Okay, so sambungan daripada rakaman yang mula-mula tadi. Okay, so saya share balik. Okay, so masa kita di awal dulu kita sebelum lantikan AJK dulu kita buat lantikan wakil lorong dulu. Okay, dan wakil-wakil lorong pada masa tu memang orang kata dipilih secara orang kata random lah. Okay, sebab masing-masing tak kenal kan, masing-masing pada masa tu memang tak ramai lagi dan memang tak mengenali sesama ni lah. And then ada lorong yang memang tak ramai pun penduduk pada masa tu, contohnya lorong 7 dengan lorong 9. Saya ingat lagi pada masa tu lorong 7 yang penduduk yang berdaftar dalam bancaan memang ada 2 orang je. Okay, dan untuk lorong 9 pun sama 2 orang je. Okay, so kalau dalam undian tu memang ada 2 nama tu je lah. So nama nombor 1 undi nama nombor 2, nama nombor 2 undi nama nombor 1. So macam tak berapa nak valid lah. Okay, dan kalau kita tengok macam contoh lorong nombor 7, kedua-dua wakil lorong tu kedua-duanya memang sampai sekarang status tidak menetap. Okay, dan kalau tengok dalam bancian, data bancian, lorong tu dah ramai dah yang duduk. Even lorong 9 pun dah ramai dah yang duduk. So that's why kita buat keputusan untuk buat undian semula supaya itulah apa kata dapat mengundi nama-nama yang lebih ramai, dan pada masa sekarang dengan harapan lebih ramai mengenali lah. Okay, sesama sendiri. Okay, dan juga pada masa tu ada ramai yang masa undian yang dulu-dulu lah, ada ramai yang PM saya untuk minta nama. Kalau mereka tak tahu, mereka mesej kat saya untuk minta siapa yang nak diundi je lah. Mereka tak tahu kan siapa yang mereka nak undi kan. So saya harap untuk kali ni, okay, saya dah amat siap dalam grup hari tu, yang saya memang takkan layan lah mana-mana. Bukan sebab nak sombong ke apa kan. So sebab saya nak undian tu memang hasil undian daripada penduduk sendiri, pilihan mereka sendiri. So saya harap AJK pun dapat buat perkara yang sama lah. Harap tak ada yang bantu bagi nama dan sebagainya. Okay, biarlah mereka yang pilih sendiri. Okay, alright. Dan yang ketiga, yang tadi yang ketiga, undian ni, okay, saya harap tak adalah di kalangan AJK kita yang menganggap yang kita buat undian semula ni sebab AJK yang sekarang ni tak bagus. Okay, sebab itulah masa awal-awal hari tu saya ada post dalam grup. Takut ada yang tak perasan kan, dalam grup AJK tu, mana-mana AJK yang memang rasa macam kalau dia terlepas jawatan dia ke orang lain, mungkin kerja yang dia buat tu, mungkin flow dia terganggu. So dia rasa macam dia nak continue. Saya dah minta PM kat saya supaya kita tak pertandingkan jawatan dia. Okay, macam contoh ada Cik Tiaga, dia memang mesej kat saya, dia nak continue pegang Biro Infrastruktur. So memang saya tak pertandingkan lah. Cuma saya pertandingkan dua jawatan untuk pembantu dia, sebab dia memang sampai sekarang memang tak ada pembantu. Okay, bukan nak kata AJK tak bagus je. Okay, ada yang memang betul-betul bagus, yang memang banyak bantu daripada awal sampai sekarang. Okay, even yang daripada sebelum AJK tertubuh pun, macam contoh masa saya nak edarkan flyers pada peringkat awal ke rumah dalam peti surat tu, ada yang ramai yang adalah yang tolong juga kan. Okay, masa yang perjumpaan kita buat dengan semua ahli penduduk, ada yang tolong, macam contoh Haziq dengan Kak Yah tolong saya, dia hadir 3 sesi, pagi, petang dengan malam. So ramai juga yang mana even yang saya tak sebut ni pun ada juga ramai yang membantu. Okay, so saya harap orang-orang yang betul-betul nak berkhidmat untuk taman ni akan dipilih semula lah. Okay, insyaAllah lah. Okay, rasa-rasanya kalau kita buat kerja dengan baik, orang akan nampak dan orang akan pilih semula lah. Okay, so yang ni sedikit okay, Waalaikumsalam Kak Kai. Okay, alright. So kita baru mula, baru di awal lagi lah. Okay, so masih tak terlambat. Okay, alright. So saya continue lah. So yang ni sedikit
amanat sikit lah daripada saya lah. Okey, saya sendiri. Saya harap okey, walaupun kita tak terpilih, kita tak kira lah kita terpilih ke tak terpilih ke untuk selepas undian yang kita bakal buat ni, harap kita serah tugas tu dengan baik lah. Okey, tak kira lah jawatan setiausaha ke, bendahari ke, wakil lorong ke. Okey, so kalau sekiranya contoh wakil lorong tu dia tidak terpilih untuk selepas undian yang baru kita akan buat ni, okey, dan ada wakil lorong yang baru. Okey, kalau AJK yang baru tu perlukan bantuan atau bimbingan, janganlah kita lepas tangan dan menghilang bila mesej kontak tak dapat. Okey, hanya kerana kita rasa kita dah tak terpilih, so kita macam tak perlu ambil tahu dah. Okey, so saya harap yang tu tak berlaku lah. Alright, kalau macam bendahari setiausaha, okey, kalau ada setiausaha yang baru, harap-harap setiausaha yang lama dapat membantu selama yang setiausaha baru tu memerlukan. Okey, alright, especially benda-benda yang dimulakan di peringkat AJK kita yang depa continue. Yang tu kita memang perlu bantu depa betul-betul lah sampai benda tu selesai. Kalau ada benda yang baru, agenda yang baru dibangkitkan atau diwujudkan masa AJK yang baru, yang tu biar depa yang buat lah. Okay, so kita harap benda tu tak tergantung, tak tergantung lah apa-apa yang kita dah usahakan sekerat jalan di peringkat kita, harap dia tak tergantung lah. Okay, tidak kira kita AJK, kita bekas AJK atau bukan AJK, tanggungjawab dan peranan kita terhadap taman dan komuniti kita yang saya anggap tak berapa nak besar sangat pun, Northfield ni, okay, haruslah bersama harapnya. Okay, alright, okay, yang tu sahajalah. Okay, so nanti mungkin saya akan buat satu satu dokumen serah tugas lah untuk kalau ada berlaku perubahan portfolio tu kan. Okay, setiausaha baru kepada setiausaha yang lama. Okay, setiausaha yang lama kepada setiausaha yang baru, nantilah yang tu. Okay, so before we go into the next thing, alright, saya just nak share sedikit tentang perjumpaan sesi pertama semalam. Okay, Encik Nigel ada suarakan tentang bila kita nak buat undian tu. Okay, so macam saya katalah, kalau boleh saya nak selesaikan semua benda sebelum cuti sekolah tamat. Okay, sebab bila dah mula sekolah ni dia sibuk sikit. Lagipun kalau boleh bagi settle lah, senang. Okay, bukan kita nak rushing nak lepas tugas ke apa. Okay, cuma waktu yang ni lebih free sikit lah untuk nak urus semua benda tu. Okay, so cuti sekolah ada lebih kurang 2 minggu lagi. Alright, so kalau ikut tempoh masa yang diberikan, saya rasa dah cukup dah yang saya war-warkan awal-awal dulu yang kita akan buat undian. Okay, so cadangannya sama ada esok atau lusa kita start undian. Okay, dan kita bagi masa lebih kurang seminggu ke seminggu setengah macam tu. Seminggu lah. Okay, seminggu, sepanjang minggu depan tu untuk semua start mengundi. Okay, dan di hujung minggu depan tu, lebih kurang hujung weekend depan tu kan, mungkin saya akan start untuk trace penduduk mana yang tak undi, sebagaimana saya buat dalam undian kita yang tahun lepas punya. Okay, memang saya trace siapa yang penduduk yang berdaftar dalam rancangan, mana yang tak undi. Saya akan cari seorang-seorang, saya akan PM dan minta untuk undi. Tapi kalau tak undi juga, kita tengok percentage lah. Kalau percentage tu dah melebihi 70% yang dah keluar mengundi macam tu, then mungkin kita akan panggil untuk buat kiraan undi. That one kita aim untuk buat in the last week cuti sekolah tu lah, minggu terakhir tu. Okay, so cadangannya macam tu lah. Harapnya bersetuju lah. Okay, so that kita boleh settlekan seberapa segera. Okay, nanti kalau ada apa-apa pandangan ke apa kan, nanti kita buat Q&A di hujung sesi nantilah. Okay, so saya teruskan jalan lah. Okay, so just nak recap balik perjumpaan kita yang kita jumpa sebanyak 3 sesi dengan semua penduduk hari tu. Semua setuju untuk upah syarikat keselamatan dengan kadar RM50 ke bawah. Okay, yang ni kita buat assumption bila
tak ada sebarang kata bantahan, so kita anggap semua setujulah yang hadir pada hari tersebut. Saya tak ingat berapa hari, 60 berapa, 60 ke 70 something lah hadirin yang hadir hari tu jumlah. Okay, so kita assume semua setujulah. Okay, walaupun adalah seorang dua yang hari tu macam ada isu sikit, yang bunyi sikit tu kan, tapi kita tengok majority kan. Okay, lagipun daripada kita punya penduduk berdaftar fasa 1 dan fasa 2 sahaja. Okay, sebab keselamatan ni kita fokus kepada fasa 1 dan fasa 2. Kita ada lebih kurang 200 lebih dah yang bersetuju mengikut hari tu. Yang latest data yang saya minta semua wakil lorong kumpulkan tu, saya berpegang sekarang ni kepada angka 192. Okay, tapi mungkin lepas tu ada pertambahan lagi kot, tak tahulah wakil lorong ada update balik tak dengan data dalam bancian. Tapi saya buat masa sekarang untuk perbincangan kita malam ni, kita berpegang kepada angka yang latest tu 192 penduduk yang bersetuju untuk membayar security. Okay, so hari tu ada Encik Wan daripada lorong 8 ada yang share yang di kalangan penduduk dia ada yang menyuarakan sebenarnya mereka just mampu untuk membayar tak lebih daripada RM30. Saya tak tahulah daripada lorong-lorong yang lain, tak ada lah yang PM saya share apa-apa, tapi yang ni yang daripada lorong 8. Tapi macam mana pun kita memang nak cuba untuk cari satu deal yang berbaloi lah dengan apa yang kita bayar. Sebab tu kita nak bincang pada malam ni. Okay, alright. Yang kedua, semua setuju untuk membayar kutipan RM50. Yang ni one off lah untuk kelengkapan rondaan komuniti. Okay, namun sampai sekarang masih belum dapat wujudkan satu mekanisme yang tersusun untuk rondaan komuniti yang sistematik. Macam tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam grup AJK dah berapa kali saya cadangkan beberapa mungkin beberapa kaedah yang mungkin kita nak cuba untuk nak wujudkan satu rondaan komuniti yang sistematik, tapi sampai sekarang memang tak jumpa satu solusi yang ni lah. Rondaan tu memang ada berlaku daripada awal sampai sekarang. Saya percaya memang ada di kalangan kita yang membuat rondaan secara sukarela at his or her free time. Tapi macam saya katalah, bila tak sistematik ni, dia sekadar ronda bila ada masa lah kan. Okay, especially dia akan berlaku pada hujung minggu, bila tak kerja. Okay, tapi tak ada siapa yang meronda waktu hari bekerja. Tapi kita faham lah yang tu atas faktor komitmen kerja lah. Okay, so since kita suka untuk nak dapatkan komitmen, that's why saya tak galakkan untuk kita kutip yang one off RM50 tu dahulu buat masa sekarang. Sebab kita pun tak nampak lagi nak boleh wujudkan satu rondaan yang sistematik tu. Mana tahu bila ada AJK yang baru terbentuk nanti, mungkin mereka boleh fikirkan satu mekanisme yang boleh buat. Maybe in the future boleh buat. Tak semestinya sekarang tak boleh buat, in the future tak boleh buat kan. Okay, so in the future mungkin kalau boleh buat, kita akan buat. Okay, so since buat masa sekarang suka untuk nak dapatkan komitmen tu, jadi kalau kita tak boleh nak buat bagi komitmen, so kita kena keluarkan kos lah kalau kita nak ada rondaan berlaku tu kan. So in the end, kita buat keputusan untuk kita utamakan security terlebih dahulu buat masa sekarang. Okay, so kaedah kutipan oleh wakil lorong. Okay, yang ni hasil perbincangan antara Kak Kai, saya dan Cik Syazwani. Okay, dia tak hadir, saya kata kat dia semalam dah hadir dah. Okay, so malam ni tak hadir pun tak apa. Okay, cuma saya suruh dia tengok rakaman nantilah, tengok balik rakaman, sekiranya ada apa-apa komen berkenaan dengan borang dan prosedur kutipan. Okay, so hanya akan bermula bila semua sudah mencapai kata sepakat syarikat mana yang mahu dipilih lah, barulah wakil-wakil lorong akan digerakkan untuk mengutip. Okay, alright, wakil lorong perlu menggunakan borang kutipan yang disediakan oleh bendahari. Yang ni sekejap saya akan share. Okay, borang tu dia by bulan lah.
So kalau bulan 1 ada satu borang, bulan 2 satu borang. Okay, so by the end of the year dia akan ada 12 helai lah. Okay, kalau lorong yang lebih ramai penduduk mungkin dia akan jadi lebih banyak helai sikit lah kan. Okay, wakil lorong bertanggungjawab menyimpan rekod kutipan dan bukti bayaran. Okay, yang ni saya tak wajibkan lah, cuma saya cadangkan. Okay, supaya kita apa-apa dokumen yang penting untuk disimpan sebagai rekod, gunalah Google Drive atau apa-apa cloud lah. Okay, supaya benda tu tak hilang. Okay, macam saya simpan resit-resit untuk claim LHDN apa semua, saya snap gambar, buat dalam Google Drive. Sebab apa? Sebab resit dia lama-lama dia hilang kan, dia punya ink tu apa semua tu. Alright, so dia lebih selamat. Kalau apa-apa hilang ke apa ke, at least Google Drive kita memang selamat lah. Okay, wakil lorong bertanggungjawab mengeluarkan resit. Okay, yalah, bayaran apa pun mesti ada invoice atau resit kan. Cuma yang ni mungkin akan diperincikan lebih lanjut nanti. Okay, sama ada kita nak buat secara digital atau fizikal kepada pembayar. Sebab apa? Sebab saya fikir bila zaman sekarang kan semua digital je kan. Invoice pun kita beli melalui Shopee, invoice pun dapat melalui Shopee secara digital sahaja. Okay, so kalau kita nak susah-susah nak kena wakil lorong, nak kena pergi ke rumah untuk nak distribute receipt, okay, nak jumpa untuk nak kutip by hand duit tu, macam agak sukar lah kan. So mungkin boleh dipertimbangkan untuk buat receipt secara digital sahaja. Okay, bayaran bagi setiap lorong menggunakan satu akaun yang sama. Yang ni yang kita dah persetujui daripada hari tu lagi. Saya dah wujudkan satu akaun, current account lah. Sebab hari tu kan saya dah sebut dah yang tentang masalah kalau kita guna account saving untuk kutipan yang jumlah yang banyak. So saya dah wujudkan wujudkan current account. Yang tu tak apalah, saya dah guna duit saya sendiri untuk wujudkan. Cuma account tu akan digunakan secara sementara. Macam kita persetujui, bila kita dah berdaftar dengan ROS nanti, kita dah boleh buat akaun taman. Nanti kita akan transfer dan guna akaun taman tu lah. So current account tu akan jadi tak guna dah lah lepas tu. So wakil-wakil lorong ni tanggungjawab dia hanya untuk menguruskan rekod keluar masuk. Walaupun akaun tu akaun saya, atas nama saya, tapi saya tak nak tahu siapa yang bayar, waktu mana bayar. Yang tu semua tanggungjawab wakil-wakil lorong. Okay, wakil lorong yang kena betul-betul uruskan. Sebab sebut tentang duit orang ni memang kena urus dengan rapi. Okay, tak boleh ambil sambil lewa. Alright, wakil lorong perlu menyerahkan satu salinan borang kutipan kepada bendahari, dan juga satu salinan dalam fail wakil lorong. Mungkin wakil lorong boleh wujudkan satu fail sendirilah, fail lorong 5/10 contoh kan. Okay, dan compile setiap bulan. Okay, sebab apa? Kalau wakil lorong tak simpan satu salinan dekat dia sendiri, okay, susah dia nak tengok yang bulan-bulan lepas kot ada yang culas untuk membayar, lambat bayar dan sebagainya. Okay, so kita boleh senang nak tengok kat situ lah rekod penduduk mana yang jenis bayar on time, mana yang lewat bayar dan sebagainya. Okay, so boleh buat satu salinan bagi kepada bendahari, okay, dan satu salinan untuk simpanan ni lah, wakil lorong tersebut. Okay, so yang ni dia punya borang dia lah. Okay, borang yang Cik Bendahari kita, Cik Wani kita buat. Okay, alright. So dekat atas tu ada bulan, okay, lorong. Okay, yang borang ni by the way, untuk memudahkan, saya rasa better bagi soft copy lah, supaya boleh just type nama tu. Mungkin for the first month dia susah sikit, kena copy paste. Tak perlu type pun, ambil daripada data bancian by lorong tu kan, just copy paste, transfer. And then untuk the following month tu, just ubah bulan tu je lah. Okay, nombor rumah, nama, okay, yang tu tetap dah. Cuma kalau ada pertambahan penduduk tu, tambah lah kan. Okay, jumlah bayaran, okay, tarikh bayaran, tanda tangan. Okay, tanda tangan ni mungkin kalau tak bersemuka, mungkin just tanda tangan bagi pihak lah kan. Okay, saya escape kejap. Yang ni sebab dekat slide tu tak boleh nak muat penuh. Okay, yang ni dia punya borang dia yang penuh lah. Okay, so kolom ni, row tu boleh tambah lah kan. Kalau macam lorong 8 dengan lorong 6 yang panjang tu mungkin akan lebih ramai kan. So boleh tambah je lah row tu. So dekat bawah ni ada tarikh serahan dan tanda tangan ketua lorong. Okay, berserta dengan nama ketua lorong tu, wakil lorong lah sebenarnya. Okay, alright. So semalam
punya sesi dah share tentang borang ni dan semua pakat-pakat bersetuju. Kalau ada apa-apa nak tambah ke apa ke, rasa boleh komen. Okey, kalau nak cakap terus ataupun nak type di chat pun boleh. Saya memang nampak chat dekat handphone saya. Kalau semua setuju, tak ada apa-apa komen, kita anggap setujulah. Sebab saya pun rasa borang ni tak perlu dibuat secara complicated sangat. Okey. Asalnya dalam fikiran saya nak buat borang ni macam ada 12 kolom untuk 12 bulan, lepas tu tick, and then macam serabut lah pula kan. Satu helai tu ada sampai setahun punya kutipan. So tak perlulah, kita simplify, buat by bulan. Okay, penambahan sikit borang dah okay. Okay, cuma apa Kak Kai? Setiap bayaran perlu ada resit kepada pembayar. Ya betul. Tadi dekat slide ni memang dekat point yang keempat tu, okey, ada tulis kan. Okey, kita memang nak kena keluarkan resit, wajib. Okey, cuma itulah macam saya kata, kita nak decide sama ada nak buat secara fizikal atau digital. Tu nak tanya tu, kalau kita keluarkan resit secara digital saja, macam invoice daripada Shopee tu, adakah yang tu valid Kak Kai? Kalau kita tak buat satu resit yang macam buku resit lah, kita buat secara digital sepenuhnya. Sebab kan ada yang penduduk yang macam contoh macam saya yang tak duduk kat taman, saya just nak bayar kepada wakil lorong 10 saya, saya duduk Kepala Batas. So macam bila saya nak jumpa tu macam agak sukar. So adakah valid sekiranya kita buat secara digital sahaja? Saya rasa digital saja sebab penyematan. Okay. Alright, okay. Mungkin kita boleh buat, okay juga. Tapi, okay, kita bukan nak jimat sangat sebenarnya. Saya lebih fikir kepada nak memudahkan lah. Boleh juga kita buat wakil lorong tu, dia perlu wujudkan resit tu. Tapi bila nak ambil tu, yang tu mungkin kalau kata penduduk tu dia tak sempat atau dia tak ada di taman untuk nak ambil, wakil lorong tu dia kena simpan lah kan. Ashraf, macam ni lah. Kita boleh buat kalau digital pun, tapi Kak Kai takut satu masa, sebab personally kita tak kenal siapa kawan-kawan kita takut sedangkan resit daripada bank pun dia pun boleh scam kan, edit. Jadi sekarang ni untuk langkah keselamatan, sebab kita guna akaun persendirian, Ashraf kena ingat yang tu. Jadi untuk selamatkan Ashraf juga ni, sediakan resit yang maujud, maksudnya resit yang memang dah ada depan mata ni, yang bentuk fizikal. Lepas tu kita buat untuk yang setiap pembayaran tu, siapa yang balik bila dah masa kita bagi, yang tak, yang ada dekat kawasan kita koyak lah bagi kan. Adalah satu salinan lagi untuk kita. Yang belum balik kita tak payah bagi lagi, kita just snap, ini resit puan, bila ada nombor resit semua. So dia pun rasa macam lebih percaya pada kita, macam tu. Okay, alright, faham. Maksudnya macam saya kata tadi lah, kira kalau resit fizikal dikeluarkan oleh wakil lorong, so wakil lorong tu kalau penduduk tu dia tak sempat nak ambil, so wakil lorong akan kena simpan lah, tanggungjawab wakil lorong lah untuk simpan. Betul tak Kak Kai? Ya, betul-betul. Sebab benda tu dalam kursi, dia memang tak koyak pun. Bila dia dah ambil, maksudnya kita koyak je lah kan. Cuma salinan je ada kat kita. Okay, faham. Maksudnya kalau dia tak confirm tak boleh nak ambil lagi, so tak payah koyak lah daripada buku resit tu kan. Okay, betul-betul. Tapi kita snap lah resit yang kita dah tulis tu kan. Puan dah bayar dah ni semua lah nombor resit. Dan dia pun dia tahu dia dah bayar. Nanti in case lah jadi apa-apa, tiba-tiba dia kata kenapa ada slack 1 bulan sedangkan saya dah bayar. Dia pun ada bukti yang dia boleh tunjuk kan. Kata ni saya dah ada ni, wakil lorong hantar kat saya dah bayar, resit pun dah ada, macam tu. Kemudian kalau dia balik, kita boleh bagi yang fizikal kat dia. Okay, alright. Terima kasih banyak-banyak Kak Kai atas respon. Sebab tu memang saya katalah, macam buat benda-benda melibatkan duit ni memang kena betul-betul rapi lah. Macam kalau kita pun tak boleh nak jangka, tiba-tiba saya lagi ada yang kata saya dah bayar tapi
kita tak ada rekod dia, yang tu bahaya juga kan. So macam tu lah. Okay, so kita setujulah kot untuk kita kalau digital nak buat boleh, okay, tapi kita buat dua-dua jugalah. Fizikal kena ada juga, digital nak buat pun boleh juga. Okay, cuma fizikal tu kita wajibkan jugalah untuk keselamatan, sebab dalam buku receipt tu kan ada dia punya nombor receipt tu juga kan. Okay, so senang lah untuk nak trace balik. Okay, ada apa-apa komen lain tak tentang mungkin tentang borang ni ke? Rasa borang ni okey dah kot. Kalau ada apa-apa mungkin boleh PM either saya ke, Kak Kai ke, ataupun bendahari kita ke, okey, untuk apa-apa penambahbaikan. Tapi rasanya okey dah kot. Nanti bagi tahu Kak Wani tambah satu kolom lagi nombor resit. Nombor resit. Okey. Yang tanda tangan tu nak kekalkan ke? Tak perlu. Sebab kita dah ada bukti resit kan. So, Sebab kita bukan take cash in hand yang direct kepada bendahari. Jadi tanda tangan tu tukar kepada nombor resit. Okay. Alright. Tak apa. Kita take note lah yang tu. Okay, so yang ni dia borang ni dia untuk wakil-wakil lorong lah. Bendahari pula dia ada satu version yang lain. Dia bukan kat sini nombor rumah dengan nama. Dekat bendahari dia ada pula dia punya borang dia kutipan by lorong pula. Okay, lorong ni dah bagi berapa banyak kat dia, lorong ni dah berapa banyak kat dia. Okay, yang tu ada satu version yang lain lah untuk bendahari nanti. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita go to the next slide, iaitu tentang perbandingan antara syarikat lah. Okay, so di sini ada 3 syarikat. Okay, syarikat Megan, syarikat Cikgu Azman dan syarikat KVP. Sebenarnya lepas ni ada satu lagi slide. Okay, ada lagi satu syarikat, ada 4 total sebenarnya, tapi nak bagi nampak tu tak nak bagi sendat sangat dalam satu slide, so saya asingkan lah. Sebab yang ni pun sebenarnya semalam Cik Tiva ada join. Cik Tiva dah masuk dah ke? Dia ada join semalam. Dan semalam lah baru dia share. Okay, tak apa, kita tengok yang first 3 dulu. Okay, so just for everyone's information, okay, yang ada di sini 3 syarikat ni, 4 syarikat ni adalah sebenarnya daripada cadangan daripada syarikat daripada di kalangan penduduk kita juga. Okey, macam contoh security Cikgu Azman ni daripada Cik Wan, lorong 8. Okey, Megan dengan KVP ni saya tak ingat, tapi di kalangan penduduk kita jugalah yang mencadangkan, okey, yang bagi nombor untuk hubungi untuk dapatkan quotation ni. Okay, so yang first kawalan keselamatan damai ataupun Megan, okay, dia bagi 2 quotation. Okay, satu 24 jam dan satu 12 jam. Okay, so dia simple sajalah. Dia sebut dalam quotation dia ada 2 guard malam, 2 guard siang. Kalau malam 2 guard. Okay, so dia kata cadangan Megan ni, kalau kita tak berkemampuan, kita buat 12 jam dahulu. Kalau masih lagi berlaku kecurian ke apa ke, so baru pertimbangkan untuk buat selama 24 jam. Okay, so dia tak ada sebut minimum unit seberapa, tapi dia bagi jumlah kos yang besar. Okay, so dekat sini saya bahagi dengan jumlah 192 tu lah. Okay, mungkin dah bertambah, tapi untuk macam saya katalah, untuk perbincangan malam ni kita berpegang kepada 192 tu. So jumlah ni selepas bahagi 192 lah, RM64 untuk kalau 24 jam dan RM32 untuk 12 jam. Okay, alright, kita tengok yang kedua pula, security Cikgu Azman ni yang share yang kata ada security apps tu lah. Okay, dia ada apps. Mungkin kalau yang tak berapa nak ingat tu, boleh tengok balik, scroll balik dalam group. Saya ada dah share dah hari tu. Dia pun banyak duk PM saya sebenarnya, duk tanya dah meeting ke belum, saya kata nanti sebab kita banyak prosedur nak bincang tentang kutipan dan sebagainya. Okay, so dia pun duk PM, tapi saya pun kadang tu tak reply pun, malah nak reply banyak-banyak kali. Saya kata nanti bila saya dah ada jawapan, nanti saya akan hubungi semula. Okay, tapi just to share, dia kata dia dah mohon kebenaran daripada balai polis, walaupun kita tak minta pun dia buat. Okay, mungkin tu satu teknik dia untuk dia nak encourage kita untuk nak pilih dia lah. Okay, dan kita daripada dia kata harga boleh bincang lagi, dan memang kalau tengok kat hujung ni pun yang maksudnya 50, 35, 25 tu,
Okey, cerita dia pada awal dulu memang dia sebut satu unit rumah RM50. Okey. Dan lepas sebab kita pun dah lama juga kan. Okey. Nak tunggu meeting sekarang ni agak tempoh yang agak lama. So dia duk rasa macam kita tak respon dekat dia. Tiba-tiba dia kata boleh dapat harga 35. Okey. Dan yang latest beberapa hari sebelum kita meeting ni, dia ada mesej lagi tapi saya tak reply pun, saya buka je blue tick je kat dia. Tapi tiba-tiba dia turun ke 25 pula. Okay, so macam daripada 50 turun 35, turun pula lagi ke 25. Okay, so nampak dia agak fleksibel lah daripada segi harga tu. Cuma okay, alright, thank you so much Nigel for being here. Alright, okay. Cik Nigel sebenarnya dah join dah semalam. Okay, so it's okay lah kalau dia mungkin sebab benda yang sama je. Okay. Cuma security Cik Gaziman ni dia kalau tak silap saya lah, hari tu dia sebut 9 ke 10 PM tah sampai ke pagi. So dia tak 12 jam lah, dia 8 ke 9 jam macam tu kot. Okay. So dia daripada segi harga bahagi jam tu dia kurang sikit lah. Okay, macam contoh walaupun dia RM25 tapi dia 8 jam. Okay, kalau yang syarikat Megan tu RM32 tapi dia untuk 12 jam. So dia kena bahagi, tengok by jam tu lah. Okay, rate dia by jam tu. Okay, tapi bukan nak kata security Cik Gaziman ni dia hanya menawarkan 8 jam. Cuma sebab kita di peringkat awal dia cadangkan 8 jam, tapi dia kata kalau nak ambil 24 jam pun boleh. Boleh bincang semula. Okay, kalau kita kata nak pilih dia, mungkin sebab atas dasar dia ada apps tu, mungkin kita boleh bincang balik lah, tengok macam mana. Alright, yang ketiga KVP Darshan. Okay, dia bagi dua quotation, dua-duanya 12 jam, dia tak bagi 24 jam. Okay, cuma beza dia daripada segi package lah. Dia ada A1 package ni, dia security post dia 2. Kalau tengok normal package, dia hanya 1. Okay, mungkin 2 ni sebab orang dia dah pergi round taman kita dan dia tengok mungkin sebab kita ada 2 entrance. So dia A1 package dia cover dua-dua lah. Okay, alright, dia daripada segi security personal dia 4 orang tambah 1 patrol supervisor. Kalau normal package dia hanya 2 orang tambah 1 supervisor. Okay, dan kalau kita tengok dekat A1 package ni, dia ada dia punya equipment dia lah, security cones, spotlight, chest, fan, clocking system. Okay, so kalau kita tengok daripada segi harga memang almost half lah. Kalau A1 package RM65 untuk 12 jam. Okay, dan normal package RM35. Okay, alright, dia sebut dalam quotation dia minimum 200 unit lah. Okay, tapi secara saya WhatsApp dekat dia personal, dia kata 180 pun boleh lah nak dapat. Okay, so 180 kita dah capai lah 192. Dan macam saya kata, mungkin kita dah sebenarnya lebih daripada tu lagi. Okay, so saya proceed dengan Cik Tiba ada masuk tak? Tak masuk lagi ya. Tak apalah. Okay, so yang ni saya dapat daripada apa yang dia share semalam lah. Saya tengok balik rakaman yang dia share semalam. Okay, so dia bagi juga jangka masa 12 jam dan juga 24 jam. Okay, dan rate dia pun nampak menarik jugalah. Okay, mungkin sebab semalam masa saya share benda ni kan, so dia pun takkan bila dia nak share, dia nak bagi lebih mahal daripada apa yang dipaparkan di sini. So dia bagi rate yang agak menarik jugalah. Kalau tengok 12 jam RM25, 24 jam RM45 sahaja. Okay, dan dia punya ciri-ciri dia ada 2 security guard, tambah dengan 1 supervisor, lebih kurang macam yang normal package KVP ni lah, 2+1. Okay, cuma dia ada sebut yang dia akan ada 6 CCTV. Okay, dan CCTV ni akan dipasang di lampu jalan. Okay, di tempat-tempat yang strategik lah, macam contoh di entrance dekat rumah 303 kan, rumah Ilham kan, Cik Ilham yang dulu yang hilang kompresor aircon tu kan. Okay, so dia kata yang saya faham,
Kalau dia masuk nanti kita minta dia clarify. Yang saya faham, okey, dia kata dia akan pasang di lampu jalan dan dia akan bayar rent kepada rumah yang berdekatan untuk connect dengan wifi. Yang saya faham macam tu lah, dia akan bayar RM50 kepada rumah yang dia gunakan wifi. Dia akan gunakan electricity daripada tiang tu, dan untuk connection diorang syarikat akan bayar kepada rumah yang dia gunakan internet. Yang tu yang saya faham lah. Tak apa, nanti kita akan confirm balik dengan Cik Tiva. So macam tu lah. Dan dia kata kita tak perlu ambil 24 jam since dah ada CCTV tu. So dia kata kita ambil kalau ambil 12 jam pun okey. Kira siang tu apa-apa boleh pantau melalui CCTV, yang 6 biji CCTV tu. Mungkin kita boleh bincang untuk tambah lebih beberapa unit kalau perlulah kan. Okey, dan pada malam baru ada orang meronda. Tu cadangan dia lah. So kalau nampak RM25 tu agak menarik lah bagi saya. Kalau kita tengok macam awal-awal saya sebut tadi, ada yang mengeluh kata kalau boleh tak nak bayar lebih daripada RM30 kan. So RM25 tu bagi saya tak berapa nak membebankan lah kalau kita nak ambil. Okey, cuma itulah keputusan kita tak adalah saya menjangkakan untuk kita buat keputusan tu sekarang juga. Okey, cuma just nak share perbandingan tu supaya masing-masing boleh tengok dan nilai, dan mungkin nantilah kita akan fikir bila untuk kita nak buat keputusan tu. Okey, so persoalan tentang pemilihan keselamatan ni. Okey, first, adakah keputusan tu kita nak buat secara peringkat AJK sahaja ataupun kita nak buat keputusan secara bersama dengan semua penduduk? So semalam Encik Nigel dah suarakan pendapat dia tentang soalan yang nombor 1 ni. Dia kata better kita buat keputusan di peringkat AJK sahaja, sebab yalah, di kalangan kalau kata bincang dalam grup besar tu, dia akan ada juga penduduk yang tak setuju nak bayar. Dia akan ada macam-macam pendapat dan pandangan macam-macam sangat lah. So takut nanti jadi dia mengganggu nak buat keputusan tu. So better keputusan tu dibuat di peringkat AJK sahaja. Okay, cuma di peringkat penduduk, kita tanya mereka willing nak bayar banyak mana, kita yang AJK yang buat keputusan lebih mudah macam tu lah, supaya dia lebih berfokus. Okey, yang nombor 2, adakah keputusan dibuat oleh AJK sekarang, maksudnya kita ni lah, okey, ataupun kita tunggu sehingga AJK baru terbentuk? Okey, yang ni pun Encik Nigel dah suarakan semalam. Okey, better kita tunggu AJK yang baru terbentuk. Okey, baru mereka buat keputusan. Lagi pun tak lama mana dah pun kan, dalam seminggu 2 lagi je. Okey, macam saya kata, kita cadangannya esok atau lusa kita dah mulakan undian. The following week kita dah buat kiraan undi. Okey, tapi saya percayalah, okey, walau macam mana pun saya percaya ramai yang di kalangan AJK yang sekarang ni potentially akan terpilih balik lah. Okey, so macam mana pun, kalau terpilih ke tak terpilih ke, saya harap kalau yang mana terpilih tu terimalah dengan hati yang terbuka. Okey, sebab orang pilih tu sebab orang percaya kat kita lah. Okey. Yang ketiga, adakah kita mahu ambil masa untuk dapatkan quotation daripada beberapa syarikat yang lain? Ini saya pun ada sebut semalam. Kot-kot lah kita nak tanya dalam grup besar ke, ada siapa-siapa ada kenal syarikat-syarikat keselamatan yang lain. Kot lah kita nak buat perbandingan lagi kan. Mana nak tahu ada syarikat lain ada ciri-ciri yang kita tak expect ke apa ke kan. Tapi semalam ada 2-3 orang yang mengatakan kita just kekal dengan 4 ni pun dah cukup dah, kita buat perbandingan. Okay, so keputusan tu nantilah kita tengok macam mana. Alright, okay. Okay, malam ni sepatutnya Cik Syamim dia tik untuk hadir, tapi sampai sekarang tak hadir. Okay, tak tahulah. Okay, ada tiba-tiba ada kecemasan ke apa ke. Hari tu kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, hari tu dia ada share tentang CCTV lorong. Yang ni lebih kurang macam, saya rasa lebih kurang macam yang Cik Tiva punya security tu lah. Okay, cuma yang Cik Syamim ni dia ada share hari tu, saya cari balik tak jumpa lah pula. Hari tu macam dia ada share satu diagram
kita punya lorong-lorong di taman kita tu, lepas tu dekat mana nak letak, nak tembak ke arah mana kamera tu. So nampak macam yang Cik Syamim punya ni, dia nampak macam cover lebih menyeluruh lah. Cuma saya nampak macam kalau kita apa pun kita kena tengok dia punya cost. Kalau kata macam kita nak ambil CCTV untuk cover sepenuhnya taman kita dan kita rasa macam tak perlu security, kita ambil yang ni sahaja. Ataupun itulah, yang tu pun kita kena tengok jugalah perbandingan antara cost tu. Okay, kalau Cik Syamim ada, dia boleh share lah, tapi dia tak ada malam ni. Okay, so yang ni kita skip dululah. Cuma saya nak confirm balik dengan dia. Okay, yelah memang dia, kalau kita tengok dia ada solar panel. Yang ni gambar yang dia share lah. Okay, yang ni unit, salah satu unit dia guna tenaga solar. Cuma saya nak confirm balik dengan dia, sebab kalau tengok kat situ, kalau nampak dekat kamera tu ada antena. Okay, so saya faham dia wifi punya kamera lah. So kalau wifi ni dia perlukan internet. So internet tu dia akan ambil daripada mana? Okay, so kalau macam Cik Tiva, dia dah terangkan dengan jelas yang di mana dia pilih untuk nak letak dia punya CCTV tu. So dia akan gunakan internet daripada rumah yang berdekatan dan dia akan bayar. So kalau macam syarikat yang Cik Syamim survey ni, saya tak pastilah macam mana kan. Okay, so yang ni nanti kita akan confirm balik dengan dia. Yang tu satu, internet. Okay, so kalau ada 20 unit ke CCTV contoh, so internet tu nak tarik daripada mana? So yang tu kena confirm balik lah. Sebab memang nampak gaya macam wifi punya, macam kat rumah saya jugalah. Rumah saya pun pakai jenis wifi juga. Saya percaya zaman sekarang ni semua pakai wifi, lebih mudah kan, sebab dia tak perlu banyak kabel. Alright, yang kedua, dia punya macam yang personal unit yang saya pakai kat rumah tu, dia ada memory card built in. So bila apa-apa yang dia rakam, dia akan simpan dalam memory card tu lah. Okay, dan saya boleh tengok bila-bila masa dekat handphone saya. Cuma yang Cik Syamim punya cadangan ni, yang syarikat ni, dia punya data dia akan disimpan di mana? Yang tu yang saya nak kena tahu juga. Okay, adakah dia ada satu server yang centralized yang disimpan, atau macam mana? Dan siapakah yang ada akses kepada video CCTV ni? So yang tu pun kena tahu juga. So apalah, kita skip lah yang ni sebab tuan empunya dirinya tak ada. Okay, alright. Okay, so yang okay, this is the last slide. Okay, so yang tu sahajalah sebenarnya yang nak disampaikan, okay, pada malam ni. Alright, Cik Tiva pun tak join, tapi saya dah share dah lah. Okay, apa yang dia sampaikan semalam, yang ni lah yang dia share. Okay, so saya seperti mana yang saya sebut, okay, saya dah rakam untuk sesi semalam dan sesi malam ni. Okay, so nanti saya akan share dalam grup. Dan untuk memastikan semua AJK menonton semula hasil perbincangan kita, supaya perbincangan kita lebih menyeluruh lah, melibatkan semua AJK walaupun tak dapat hadir dalam Google Meet ni, saya akan buat satu Google Form untuk survey lah tentang pandangan-pandangan. Macam contoh, adakah keputusan ni nak buat secara AJK sahaja atau melibatkan semua penduduk ni? So saya akan tanyalah semua soalan-soalan dalam Google Form tu untuk mendapatkan respon daripada semua. Okay, sebab kalau tengok yang hadir semalam dengan malam ni pun lebih kurang taklah ramai sangat. Tapi itulah, macam saya kata, kita faham lah, mungkin cuti-cuti sekolah ni ada yang pergi bercuti dan sebagainya kan. Okay, so basically that's it yang saya nak sampaikan. Kalau ada apa-apa yang mana-mana AJK ada malam ni nak respon, mungkin tentang tarikh undian ke, ataupun tentang persoalan-persoalan ni ke, ataupun apa-apalah tentang borang tadi ke, boleh suarakan sekarang sekiranya ada apa-apalah. Okay, ada tak? Okay, Cik Fakro baru masuk. Okay, ada tak missing ke? Cik Fairuz, apa lagi? Cik Fakro, Cik Helmi, Cik Fahmi, ada apa-apa nak share ke? Nak cakap ke, nak type dalam chat pun boleh.
Okey, kalau CCTV rumah kena pecah masuk pun kita tak tahu orang tu siapa. Security company yang kita pilih ataupun itu. Okey, yang first point tu betul lah. Okey, CCTV ni dia lebih kepada surveillance sahajalah. Macam kalau kita pasang CCTV dalam rumah kita sendiri pun, kalau orang tu panjat masuk pun pakai topeng dan sebagainya, okey, tetap tak dapat nak campur lah siapa orang yang buat dia. Cuma CCTV ni lebih kepada pencegahan lah. Okey, nak bagi nampak dekat pencuri tu yang okey, kawasan ni di apa kata, di apa orang kata, di itulah ada cover oleh CCTV. Tapi itulah, kalau benda nak jadi, dia jadi jugalah kan. Okey, misi yang kedua tu apa maksudnya? Security company kita yang akan pilih ataupun duduk. Yang tu lah dalam poin yang pertama ni lah. Okey, yang persoalan ni sebenarnya saya yang bangkitkan sebenarnya tiga-tiga persoalan ni. Okey. So, adakah AJK yang pilih ataupun penduduk yang pilih? Okey, so macam saya kata tadilah, Cik Nigel yang keluar tadi, dia kata better AJK yang pilih. Okey, sebab nanti bila melibatkan penduduk tu dia terlalu ramai lah. Okey, dia punya pandangan-pandangan dia nanti ada juga pandangan-pandangan daripada depa yang tak mau bayar tu pun depa pun duk join juga nak bagi pandangan-pandangan yang untuk nak menghasut ke apa ke, supaya yang setuju nak bayar, takutnya yang setuju nak bayar ni tiba-tiba tak setuju nak bayar pula kan. Okey, so that's why kita buat masa sekarang lah, kita punya decision kita untuk AJK yang decide. Kalau kita nak tanya keputusan kepada penduduk tu, kita just tanya berapa yang mereka willing nak bayar dan berapa orang willing nak bayar. Okey, tak tahulah, tapi macam saya kata, nanti kita akan buat, saya akan buat satu Google Form untuk tanya tentang persoalan-persoalan ni, supaya setiap AJK boleh bagi pandangan masing-masing. Okey, macam contoh, macam persoalan sama ada AJK sahaja yang buat keputusan atau penduduk juga sepatutnya diberikan hak untuk membuat keputusan pun, nanti dalam Google Form tu boleh respon lah. Okey, kita tengoklah majoriti akan jawab yang mana satu. Cik Ashraf, Ya. ke kita boleh buat satu poll. Kami pilih dulu mana yang kita rasa boleh. Masa contoh ada 3 kan. Ada 4 sekali dengan Cik Tiva punya tu. Betul, kebanyakan boleh bayar berapa? 50 ke bawah kan. Ya. Kita pilih yang dalam 50 ke bawah punya. Lepas tu kita bagi mereka pilih yang spek ini, orang ni punya, dia punya spek macam mana, bayaran berapa. Bagi mereka pilih yang mana satu mereka nak. Kira buat satu poll lah dalam group tu. Boleh juga. Lepas tu, cuma kalau kita nak buat poll, tak apa, habiskan nak cakap apa tadi. Sebab mereka ada pilihan 4 ni yang boleh pilih. Jangan letak yang lain-lain lah, nanti mereka pilih lain-lain pula. Yang 4 ni yang boleh pilih mana satu pun dia kena bayar juga. Itulah. Cuma kalau kita nak melibatkan, ni pendapat saya je lah, kalau kita nak melibatkan keputusan tu oleh semua penduduk, kita kena explain jugalah macam mana yang saya explain malam ni. Macam contoh, syarikat ni ada security app, yang syarikat Cik Tiva ada CCTV. Mereka kena tahu jugalah for this price they are paying, apa yang mereka dapat daripada syarikat ni. So adakah saya perlu buat satu briefing macam mana briefing malam ni kepada semua penduduk yang lain sebelum mereka jawab poll tu, ataupun just tunjuk syarikat, macam contoh Megan RM64, syarikat Cikgu Aziman RM25, KVP berapa ringgit. Tapi macam tak berapa adil lah, mereka mesti akan undi dekat poll tu berdasarkan harga. Tapi mereka tak tahu daripada sebenarnya dekat harga ni dapat apa, harga ni dapat apa. So yang tu je lah persoalan dia. Kalau kita buat poll tu boleh, tapi kita kena explain jugalah syarikat ni apa yang ditawarkan daripada setiap satu syarikat tu. Dia kena explain. Kalau kita buat keputusan dalam AJK sahaja, nanti mereka pun akan tanya juga kalau syarikat lain punya macam mana. So cadangan missing, kita kena buat satu briefing juga yang ringkas, yang tentang perbandingan ni sahaja dengan semua penduduk ke macam mana?
bagi Ke pandangan just I lah, macam bagi mereka tahu kita dah ada yang 4 ini, lepas tu rasa mana satu yang sesuai. ataupun saya just share jadual ni pun depa tengok sendirilah kot, no. Tak payahlah nak Betul. explain, Tak depa payah tengok cakap lah. Okay, saya perincikan, buat satu jadual yang lebih perinci sikit, dah finalize, baru share dengan depa, and then baru buat satu poll kan. Okay lah. Ya. Okay lah, saya take note lah sebagai satu pandangan pada sesi pada malam ni. Thank you. Okay. Alright, rasa Cik Fahmi ada komen CCTV boleh, tapi penduduk pun boleh monitor live sekali. Okay, yang tu lah sebab yang tu kena confirm balik dengan Cik Syamim. Itulah yang saya persoalkan tu. Okay, yang ni adakah itulah dia punya server dia, adakah dia centralized server ataupun dia simpan dalam memory card setiap satu CCTV tu, dan siapa yang sebenarnya yang boleh view. Kalau semua orang boleh view, okey lah. Takut dia ada limit juga. Okey, kod lah kan, satu CCTV tu dia ada, tak tahu dia pakai brand apa kan, mungkin ada limit. Alhamdulillah. Berapa user yang boleh connect kepada CCTV tu. Kalau tak ada limit dan semua penduduk boleh tengok, sebab yalah kita bayar kan, mesti kita nak tengok dia punya live pada mana-mana lorong kan. Okay, so terima kasih Cik Fahmi kerana suarakan tentang perkara tu. Okay, so apa pun yang tu kita kena confirm balik dengan Tuan Empunya Badan, Cik Syamim tu, sebab dia yang orang tengah dengan syarikat tu. Dan kita juga kena confirm balik dengan Cik Tiva, sebab Cik Tiva pun ada juga menawarkan tentang CCTV tu. So adakah CCTV yang macam contoh Cik Tiva ni 6 CCTV tu, adakah syarikat dia sahaja yang boleh akses ataupun penduduk pun boleh akses? Yang tu kita kena confirm balik dengan Cik Tiva lah. Okay, ada apa-apa lagi tak? Pandangan atau apa-apa respon? Just type je di chat, saya tengok, tak apa. Ni pun dah pukul 9. Semalam pun lebih kurang macam ni lah, kita tamatkan lebih kurang pukul 9 lebih sikit. So kalau tak ada apa-apa pandangan, kita boleh tamatkan di sini. Okay, ada tak bantahan di kalangan kot lah, ada bantahan di kalangan yang sesi malam ni tentang kita punya tarikh undian tu? Saya memang kalau tak ada apa-apa bantahan, saya nak war-warkan lah kepada grup besar. Okay, sama kita akan mulakan undian bermula esok atau lusa. Ada yang tak bersetuju tak? Tak apa, kalau tak respon sekarang pun nanti saya akan tanya dalam grup AJK, lagi dalam grup WhatsApp AJK nanti. Okey, untuk kita tengok kalau semua setuju, kita akan proceed lah. Okey. By the way, semalam saya tak sebut. Okey, tak payahlah tunjuk, cuma cuma saya just nak sebut. Okey, kita punya Google Form undian tu saya dah bagi 2-3 orang AJK untuk yang random, saya pilih untuk cuba untuk jawab dan memang tak ada masalah. Okey, cuma saya nak tekankan yang untuk senarai nama tu, kalau tengok pemilihan AJK yang lepas, nama tu hanya memaparkan nama sahaja. Okey, tapi kali ini dalam senarai tu ada nama, nombor rumah dan dalam kurungan di hujung tu menetap atau tidak menetap. Okey, sebab itulah hari tu last dalam grup hari tu saya minta semua orang finalize. Kalau ada perubahan status penduduk kan, ada yang dah update, ada yang tak update, saya tak tahulah. Okey, tapi berdasarkan yang terkini, saya buat dah Google Form tu. So dalam tu memang akan nampaklah siapa yang menetap dan tak menetap, dengan harapannya okey, penduduk akan mengutamakan yang menetap, okey, untuk menjadi AJK. Okey, tapi kalau depa tetap pilih yang tak menetap atas dasar sebab macam contoh depa tahu okey, this person memang boleh buat kerja walaupun dia tak menetap. Okey, sebab ada di kalangan kita yang tak menetap, macam contohlah pengerusi kita sendiri tak menetap, tapi dia taklah jauh sangat, dia ada di kawasan BPJ. Okey, so kalau apa-apa pun masih berdekatan. So kalau kata dia terpilih semula, so tak boleh nak kata apalah yang tu kan. Tapi macam mana pun, macam saya kata dalam slide awal tadi, kalau boleh tolong di kalangan semua AJK, sekiranya ada mana-mana penduduk yang minta cadangan ke apa ke, please bagi mereka buat pilihan sendiri. Okey, saya sendiri pun memang takkan bantu dengan apa-apalah. Okey, so kalau memang tak tahu nak pilih, memang pilih sajalah.
Okey, tapi harapannya by now dah setahun dah fasa 1 dan fasa 2 ni, dah setahun lebih dah sebenarnya. Okey, harap-harap lebih tahulah siapa yang nak diundi. Takkanlah jiran sebelah pun tak kenal kan. Okey, jiran depan, jiran belakang. Okey, especially yang dah menetap tu. Okey. So tak ada dah apa-apa tambahan dalam chat saya tengok. So saya anggap kita dah selesailah sesi kita pada malam ni. Okay, so if there's nothing else, so kita tamatkan perjumpaan kita pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak semua yang hadir, walaupun tak ramai, tapi macam saya katalah, okay, saya akan pastikan juga semua AJK yang tak hadir pun akan turut juga kena tengok rakaman tu. Okay, sebab saya akan buat satu survey untuk dapatkan respon daripada mereka yang tak hadir juga. Okay, so kita tamatkan di sini. Okay, thank you very much again. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. I'll see you again. Okay, in the future. Alright. Okay, thank you so much. Okay, sama-sama Cik Elmi. Okay, sama-sama Cik Fahmi.